والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah para jemaah dirahmati Allah, kita akan menyambung daripada kitab Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi, dan kita mengambil kesempatan ini untuk kita berdoa kepada Allah dalam majlis yang bahagia ini. Kita berdoa agar Allah mengampunkan segala dosa dan Allah menyelamatkan kita daripada segala bala, daripada segala bencana musibah di dunia dan akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan dengannya Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diberkati di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam kitab ini kita masih membicarakan tentang rukun-rukun solat. Jadi kita ulang kaji sekali lagi. Pertama sekali, rukun solat, kita ada niat. Ini kita membicarakan juga pada minggu yang lepas. Dan wajib kita mempelajari bagaimana kita nak melaksanakan niat. Dan niat ini kita ada 3 rukun. Dalam solat kita ada qasdul fi'li, lepas itu kita ada niat fardiyah, dan kita ada ta'yin. Jadi bila kita nak melakukan solat yang wajib, kita niat usolli fardha dhuhr. Jadi usolli maksudnya kita niat melaksanakan perbuatan, qasdul fi'li. Fardiyah kita membezakan, solat ini solat yang wajib ke solat yang sunnah. Kalau dia solat yang wajib, maka wajib kita membezakan, dan kita meniatkan dia lafaz wajib. Selepas itu datang ta'yin, jenis solat apa yang kita nak melakukan. Adakah kita nak melakukan solat zuhur ke, asar ke, maghrib ke, duha ke, dan sebagainya. Lepas itu kita ada qiyam, berdiri. Wajib ini apabila kita melakukan solat yang wajib, kita berdiri bagi yang mampu berdiri. Yang tidak mampu dibolehkan dia duduk ataupun baring, balik ini kepada keadaan. Tapi kalau sekiranya seseorang itu mampu berdiri, wajib dia berdiri. Ada orang dia mampu berdiri tapi tak boleh sujud, maka wajib dia berdiri, tapi bila nak sujud, dia sujud dengan duduk atas kerusi. Tetapi bila qiyam, dia tak boleh duduk atas kerusi. Qiyam ini wajib berdiri, sebab dia mampu berdiri, tapi dia tidak boleh sujud. Ini adalah misal. Selepas itu kita ada takbir. Ini yang kita mengatakan bila kita melafazkan takbir Allahu Akbar, tidak dibolehkan kita memanjangkan alif Allahu Akbar, ini tidak sah. Begitu juga kita tidak boleh memanjangkan ba Allahu Akbar. Apa sebabnya? Sebab ia mengubahkan makna. Jadi apabila dia mengubahkan makna, dia bukan takbir, maka tidak sah takbir. Jadi kalau kita memanjangkannya, kita nak ada berhenti. Kita nak kena berhenti. Tidak boleh kita memanjangkan huruf-huruf ini, sebab dia mengubahkan makna. Tetapi kita boleh memanjangkan lam Allah. Maka ini yang dibalik ini kepada 6 harakat. Dibolehkan kita memanjangnya, sebab ini harfu jalal. Jadi kita nak kena tahu mana yang kita boleh memanjangkan, mana yang kita tidak boleh memanjangkan. Selepas takbir, wajib kita membaringkan niat kepada takbir. Ini juga kita telah membicarakan, yang membaringkan niat. Yani apabila kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita niat yang kita akan melakukan solat fardu zuhur ataupun asar ataupun maghrib dan sebagainya. Selepas itu kita ada bacaan Fatihah. Bacaan dari Fatihah wajib kita meraihkan makhraj dan panjang pendek, supaya kita tidak mengubahkan makna. Perkara yang boleh mengubahkan makna adalah makhraj. Penulis memberikan misal, kita nak membezakan dad dengan dha. Waladhdallin dan bukan waladhdallin, sebab ia mengubahkan makna. Begitu juga dengan sin dengan sad. Dan wajib kita menghidupkan tasydid, iyyaka, iyyaka, menghidupkan tasydid, bukan iyyaka, iyyaka. Ini tidak sah sebab kita menjatuhkan satu huruf. Sebab tasydid ini mengambil 2 huruf. Jadi wajib kita menghidupkan tasydid. Begitu juga dengan panjang dan pendek. Kita tidak boleh memanjangkan sesuatu yang tidak boleh dipanjangkan
dan kita tidak memendekkan sesuatu yang tidak memendekkan. Jadi dalam surah Al-Fatihah ada perkataan yang diwajibkan kita membacanya dengan panjang dan ada yang tidak dibolehkan kita memanjangkan, dan tidak dibolehkan kita mengubahkan dia punya huruf. An'amta tak boleh dibaca an'amtu. Ini mengubah makna, maka Fatihah tidak sah. Selepas itu kita membicarakan tentang rukun yang seterusnya, iaitu melakukan rukuk. Dan di sini penulis mengatakan yang paling minimum kita meletakkan telapak tangan di lutut kita. Ini adalah rukuk yang paling minimum. Yakni kalau kita bongkokkan badan kita, tangan kita kalau boleh sampai kepada lutut kita. Bagi orang yang sedang, yakni maksudnya tangan tak terlalu pendek dan tangan tak terlalu panjang. Sebab ada juga manusia tangan dia panjang, terlalu panjang ni, dia berdiri pun dia boleh pegang lutut ni. Ini tak kira ya. Kita membicarakan tentang orang yang sedang. Jadi kalau dia membongkokkan badannya setakat mana tangan yang boleh kena kepada lututnya, ini adalah bongkok yang paling minimum bagi rukuk. Jadi apa yang diwajibkan dalam rukuk adalah membongkokkan badan, meletakkan tangan di lutut sunnah. Selepas itu diwajibkan tumakninah. Dan tumakninah seperti mana kita mengatakan minggu lepas, dia adalah kadar kita mengucapkan subhanallah ataupun subhanallah wa bihamdihi. Maksudnya kita berada dalam keadaan tenang apabila kesemua yang anggota kita telah sampai kepada tahap kewajipan. Yakni maksudnya bila kita membongkokkan badan kita dah sampai kepada had rukuk, maka ada berdiam sebentar. Ini diam ini kita panggil tumakninah. Wajib ini kita meraih ke tumakninah. Kalau tidak, maka tidak sah solat kita. Selepas itu kita ada i'tidal. Kita baca sami Allahu liman hamidah. Sunnah kita baca sami Allahu liman hamidah, dan kita berada kepada qiyam kembali. Di sini kita berhenti pada minggu yang lepas. Jadi apabila kita kembali kepada i'tidal, wajib kita berdiri qiyam. Qiyam ini maksudnya tulang belakang kita ini mesti tegak. Bukan ini kita membongkokkan badan kita, tapi dia mesti berdiri tegak. Dan mesti ada tumakninah. Diam sebentar di dalam i'tidal. Maka i'tidal daripada rukun fi'li. Wajib kita meraihkan i'tidal berkenaan dengan bacaan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd hamdan tayyiban mubarakan fi. Ini semua daripada perkara yang disunatkan. Maka penulis mengatakan summal i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban. Diwajibkan dia ada tumakninah di dalam i'tidal. Summas sujudu marratain. Lepas itu baru kita melakukan sujud. Yakni setelah ini i'tidal, rukun yang seterusnya adalah sujud 2 kali. Apabila kita melakukan sujud, wajib kita memastikan 7 anggota badan di atas bumi. 7 anggota badan di atas bumi. Yang pertama sekali adalah dahi. Jadi dahi kita nak kena bumi. Dan kita mesti sujud di atas sesuatu yang tidak bergerak dengan gerakan kita. Saya kalau pakai songkok ini, kalau saya sujud atas songkok begini, saya songkok tidak sah sujud saya. Sebab songkok ini bergerak dengan gerakan saya. Tapi kalau saya sujud yang ini begini, sah. Ataupun saya meletakkan syal di atas sejadah, saya sujud atas sejadah ataupun atas syal, tidak ada masalah. Sebab dia tidak bercantum dengan badan saya dan dia tidak bergerak dengan gerakan saya. Dan wajib ini mesti tidak tertutup. Dahi kita mesti tidak tertutup. Tidak boleh kita menutup dahi bila kita melakukan sujud. Sama ada bagi lelaki ataupun bagi wanita. Jadi wanita apabila pakai telekong, dia kena memastikan telekong tidak menutup dahinya. Begitu juga kalau telekong yang lebar, kadang-kadang bila dia nak sujud, bahagian telekong ini sama tutup bahagian sujudnya, maka dia tidak boleh sujud atas telekong. Dia tidak boleh sujud atas telekong. Kenapa? Sebab telekong ini bergerak dengan gerakan dia. Tidak sah. Jadi wanita apabila melakukan salat nak kena jaga-jaga sikit. Jangan kita sujud atas telekong. Sebab biasanya telekong orang Melayu sebesar-besarnya. Ada telekong Masya Allah ini, dia besar. Jadi bila seseorang itu kalau dia kecil, badan dia kecil, tapi telekong dia besar, maka ini boleh berlaku. Bila dia melakukan sujud, tempat sujud semua ini tertutup dengan telekong. Jadi dia nak kena buat apa? Dia nak kena ketepikan telekong sikit dan dia melakukan sujud.
Jadi wajib pertama sekali dengan dahi kita. Yang kedua adalah kedua telapak tangan kita. Wajib ini kedua tangan kita di atas muka bumi. Walaupun tak semua yang di telapak tangan kita, walaupun yang di satu jari, tapi yang penting adalah bahagian batin sini. Satu orang yang melakukan sujud ini kadang minimum. Tapi yang sempurna adalah dia meletakkan kesemuanya. Disunatkan menghadap kepada kiblat begini. Ini semua adalah sunnah. Dan makruh ini bagi lelaki memakai apa ni? Glove dalam solat. Yang afdal adalah kita tidak memakai apa-apa bila kita melakukan sujud. Selepas itu kita ada dua lutut. Dua lutut ini senang ya. Jadi satu orang kalau melakukan sujud mesti dua lutut ini mesti ke bumi. Kalau tak susah dia nak melakukan sujud. Ini adalah syarat sahnya sujud. Akhir sekali adalah kedua kaki. Ini kita nak kena teliti sedikit. Kedua kaki, apa maksudnya? Maksudnya adalah jari kaki kita ini, kita ada bahagian zahir dan batin. Zahir, batin. Jadi bila kita berjalan di atas batin, betul ke tidak? Bahagian bawah. Apabila kita melakukan sujud, yang wajib adalah bahagian bawah, kena kepada bumi. Jadi wajib ini kita menekankan sedikit. Tidak dibolehkan kita sujud begini. Maksudnya saya letakkan tip kaki saya begini. Sah ke tidak sujud saya? Tidak sah. Apalagi ada jemaah yang ini dia bila sujud tu kaki ternaik begini. Ini tidak sah. Jadi wajib ini kita memastikan bukan saja kaki kita kena kepada bumi, akan tetapi kita mesti tekan sedikit supaya bahagian batin yang ini, jari kaki kita ini kena kepada bumi. Jadi saya harap boleh faham insyaAllah ya. Tak perlu saya demonstrate lah ya. Jadi kita boleh faham insyaAllah. Tapi yang penting adalah kita mesti pressure di sikit. Mesti ada pressure. Kita tak boleh just touch base ataupun letak saja begini. Jadi wajib kita memastikan 7 anggota badan di atas bumi. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana diriwayatkan oleh sahabat radhiyallahu anhum, umirna li an nasjuda ala sab'ati a'dham. Jadi para sahabat yang mengatakan kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melakukan sujud atas 7 anggota. Jadi kalau salah satu daripada anggota tidak ada di atas bumi, maka tidak sah kita punya sujud. Jadi ini yang wajib. Jadi apabila kita memastikan 7 anggota badan atas bumi, lepas itu wajib tumakninah pula. Jadi setelah 7 anggota badan kita di atas bumi, baru kita berdiam dengan tenang kadar subhanallah. Ini minimum. Berkenaan dengan zikir subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdi, subhanallah bil a'la, subhanallah bil a'la, ini adalah sunnah. Tetapi yang wajib adalah 7 anggota atas bumi dan mesti ada apa? Mesti ada tumakninah. Jadi diwajibkan kita melakukan ini pada kedua-dua sujud. Sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Wal julusu baina sajdatain, penulis mengatakan. Lepas itu kita ada duduk di antara sujud. Duduk di antara sujud wajib ini kita melakukannya daripada rukun fi'li. Dan kadar yang minimum adalah kita ada tumakninah dalam keadaan duduk. Maka disunatkan kita duduk dalam keadaan kita ada duduk ini, kita ada iftirash dengan tawarruk. Dalam duduk di antara dua sujud disunatkan kita duduk iftirash, iaitu kita membaringkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Membaringkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, dan kita duduk atas kaki kiri. Yani kita sandar atas kaki kiri. Ini adalah duduk iftirash seperti tahiyat awal. Ini adalah yang digalakkan. Tapi kalau ada orang nak duduk tawarruk seperti tahiyat akhir, ini tidak ada masalah, boleh duduk. Yang penting ini dia duduk. Dan wajib ada tumakninah. Kadar yang ini subhanallah apabila dia dalam keadaan sedemikian. Jadi ini adalah wajib. Wa yaf'alu baqiya raka'at kadzalika. Jadi penulis mengatakan rakaat-rakaat yang seterusnya juga dilakukan dengan sama. Jadi berkenaan dengan qiyam, berkenaan dengan rukuk, berkenaan dengan i'tidal, berkenaan dengan sujud, berkenaan dengan duduk di antara dua sujud, berkenaan dengan bacaan Fatihah, berkenaan dengan melainkan niat dengan takbir. Niat dengan takbir ini, takbiratul ihram hanya pada rakaat yang pertama. Selain daripada itu semua sama.
Jadi sebenarnya belajar bab solat ni senang sekali. Kalau betul-betul belajar bab solat ini, satu hari dah cukup. Satu hari. Yang ini maksudnya kadar minimum. Belajar rukun solat, apakah perkara yang membatalkan solat. Saya rasa yang ini kalau satu orang itu duduk yang ini beberapa jam, maka dia boleh khatam. Sebab dia bukan sesuatu yang susah. Tetapi ramai orang yang di luar sana tidak mau belajar. Ini adalah daripada masalah yang kita menghadapi. Ramai orang mungkin mereka melakukan salat tapi mereka tak belajar. Mereka lihat ibu bapa mereka melakukan salat, selepas itu mereka juga melakukan salat tanpa yang ini mengetahui rukun-rukun salat ini dengan betul. Sebab ini boleh menyebabkan salat kita tidak sah kalau kita tidak mengetahui. Jadi wajib kita mengajarkan kepada anak-anak kita di rumah. Wajib kita memastikan anak-anak kita sebelum balik semua ini dah khatam dah. Kita tak boleh tunggu anak kita dah balik. Tak apalah, dia masih kecil. Nanti bila dia dah besar 16 tahun, 17 tahun, bolehlah kita hantar dia pergi madrasah. Oh, ini bahaya ini. Zaman sekarang kita tak boleh ada pemikiran seperti ini. Nanti dia ke laut pula. Sebab bila dia dah masuk 15 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, kalau tidak ada asas agama, dia terkesan ini dengan kawan-kawan di sekolah. Kawan-kawan yang di sekolah zaman sekarang mana adalah cakap pasal mati, dah cakap pasal apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Tidak ada. Budak-budak hari ini mereka, sebahagian daripada mereka main game, sebahagian daripada mereka akan lihat ini video-video dan sebagainya, terkesan dengan fahaman-fahaman. Kebanyakan dia fahaman di barat sekarang. Jadi pada ketika itu bila kita nak mengatakan dia mari datang masjid belajar, dah susah dah. Dia mengatakan saya nak pergi sinema dulu. Nanti masjid ini dia mengatakan nanti insya-Allah dia dah pencet boleh. Itu sebab ini Islam ini mewajibkan kita mengajar anak-anak kita sebelum baligh. Apabila dia 7 tahun, Nabi SAW mengatakan muru auladakum bis salah. Bila anak ini 7 tahun, Nabi memerintahkan ibu bapa wajib memerintahkan solat. Wajib kita dah mula ajar mereka solat. Anak-anak umur 7 tahun melakukan solat, kadang-kadang dia sujud tak betul. Dia sujud macam begini, yang ni tangan begini. Kita nak kena tegur dia. Kali bila sujud jangan angkat tangan. Pelan-pelan kita tegur dia. Kaki nak kena angkat dengan betul. Jadi lama kelamaan dia dah get used to it. Itu cara dia. Jadi wajib kita mengajar anak-anak bila mereka umur 7 tahun. Jadi apabila mereka sudah baligh, mereka sudah mengetahui dah. Mereka sudah mengetahui Fatihah wajib. Mereka sudah boleh baca Fatihah dengan makhraj dan cara yang betul. Mereka tahu bahawasanya macam mana nak niat dalam solat. Mereka tahu bagaimana nak melafazkan takbir. Mereka tahu tumakninah adalah wajib. Tumakninah, dia tak boleh solat macam apa? Macam burung apa? Makan. Macam apa? Burung mematuk. Dia tak boleh melakukan solat begitu. Jadi bila dia dah balik, dia tahu, oh ini tumakninah wajib. Yang ni saya nak kena steady dulu. Baru saya boleh naik. Kita kena pastikan dia boleh baca tasyahud akhir daripada awal hingga ke habis. Sebelum itu juga ilmu akidah, dia nak kena faham sifat-sifat Allah. Sifat 20. Hari ini kita tanya budak 13 tahun, sifat 20 apa? Sifat 20 saya tak pernah dengar dalam seumur hidup saya. Masya Allah, dia mengatakan ini La ilaha illallah. Kalau kita sampai ini kepada tahap ini, kita menghadapi masalah yang besar. Budak kalau dah baligh, dia tak kenal sifat, maksudnya dia tidak ada asas dalam agama terus. Sebab asas agama ini ma'rifatullah. Ulama kita mengatakan asasuddin ma'rifatullah. Kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah maksudnya belajar sifat. Sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan kita insya-Allah di dunia dan akhirah dan memberikan kepada kita taufiq. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini ya, disebabkan masa. Saya tidak tahu kalau ada jemaah yang ada soalan, bolehlah tanya. Ya Haji. Ya. Berkaitan dengan hidung. Soalannya adakah hidung ini anggota yang wajib kita mengenakan apabila kita melakukan sujud? Dia tidak diwajibkan. Yang diwajibkan hanya 7 anggota. Jadi hidung ini tidak diwajibkan. Maksudnya kalau seseorang itu dia melakukan sujud dan hidungnya tak kena, tidak ada masalah. Tetapi disunatkan.
Disunatkan dia sujud dan dia mengenakan hidung. Sebab kita ada riwayat Nabi SAW apabila dia melakukan solat, hidungnya kena kepada bumi. Akan tetapi dia bukan wajib, disunatkan. Ada siapa lagi yang ada soalan? Kalau tidak ada, insya-Allah kita menutup dengan kita membaca surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.